Penonton yang dikasihi, di atas muka bumi ini, di planet bumi yang tempat kita diam ini, Allah menjadikan pelbagai kehidupan. Bukan hanya kita, bahkan juga haiwan-haiwan yang berada di mana-mana. Dan manusia berubah dengan begitu pelik kadang-kadang. Manusia menjadikan haiwan seperti ini sebagai perkara-perkara yang sering mereka dekati. Mereka menjadikan ular sebagai haiwan untuk dipelihara, bahkan juga ada yang menjadikan ular sebagai makanan mereka. Persoalannya, apakah haiwan-haiwan seperti ini sesuai untuk kita bela, ataupun haiwan-haiwan seperti ini sesuai untuk kita jadikan sebagai makanan eksotik? Baik saudara, selamat bergabung bersama kami dalam Halakah, dan pada episod kali ini kita akan mengupas topik makanlah dan sihatlah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat kita bergabung semula di Halakah, di Pusat Informasi dan Keterangan Halakah. Dan insyaAllah pada kesempatan pada kali ini kita akan mengupas satu topik yang saya katakan tadi, makanlah dan sihatlah. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita harus lebih bijak memilih makanan apa yang kita makan. Kita harus lebih mempunyai ilmu untuk memastikan bahawa tubuh badan kita sentiasa berada di dalam keadaan sihat, insya-Allah. Namun malangnya, perubahan gaya hidup hari ini menyaksikan orang akan makan tanpa berfikir apakah yang sepatutnya mereka makan. Dan inilah yang merisaukan kita, bukan hanya mendatangkan pelbagai penyakit, bahkan tidak membantu untuk menjadikan kita sebagai insan yang sihat, dan pastinya akan merencatkan segala urusan kita dan amal ibadat kita di atas muka bumi ini. Dan seperti biasa, kita ada bintang ilmuwan yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zanabidim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada indikator kita yang berbahagia, Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau telah pun bersedia, ada baiknya kita dengarkan dulu ayat tema yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Ahmad Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Jom sama-sama kita hayati ayat tema kita kerana ia merangkumi seluruh ujian-ujian, antaranya disebut dalam ayat 155 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pengeluaran harta benda, diuji dengan jiwa dan raga, diuji dengan nyawa dan hasil buah-buahan. Maka berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sadaqallahul Azim.
Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Ahmad Tarmizi Ali di atas ayat tema yang telah pun disampaikan tadi. Penonton yang dimuliakan, kalau kita lihat kematian yang berpunca daripada pandemik COVID-19 ini menunjukkan peningkatan dan peperangan yang sangat dahsyat antara manusia dalam sains kesihatan untuk menjadikan ataupun membebaskan dunia ini daripada pandemik yang cukup ganas ini. Dan manusia diburu dengan ketakutan, dan dalam situasi seperti ini harus manusia bijak untuk memilih makanan yang dimakan oleh mereka dan diminum oleh mereka. Namun tanpa sains pemakanan, tanpa melihat kepada pemakanan yang dianjurkan oleh Islam, pastinya manusia akan meletakkan diri mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya. Baik, saya mulakan dulu kepada Dr. Daniel, kalau dapat sebagai permulaan kepada kita. Pada pengamatan doktor, sebagai seorang doktor perubatan juga, apakah hari ini gaya hidup masyarakat di dunia turut menyumbang kepada peningkatan penyakit yang pelik-pelik ataupun menjadi penyumbang kepada wujudnya pandemik yang sedang kita alami ini dan mungkin juga kepada perkara-perkara lain pada masa akan datang? Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan, Ustaz Ahmad Zarifi, Ustaz Ahmad Tarmizi Ali, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benar Tuan Haji, trend pemakanan pada hari ini memberi kesan kepada kesihatan dan juga memberi kesan kepada kelahiran berbagai penyakit termasuk pandemik. Saya nak angkat satu kalimat dalam bahasa Inggeris yang disebutkan sebagai bushmeat. Bushmeat bermaksud daging-daging yang terhasil daripada haiwan-haiwan liar. Sekaligus ia berbentuk eksotik. Makanan eksotik, bukan makanan yang biasa. Itulah yang dirisaukan oleh para saintis hari ini. Sebagai contoh, berpandukan laporan oleh The Ecologist pada tanggal 13 Julai 2020, para pakar telah memberikan amaran bahawa bushmeat trade, iaitu perniagaan yang melibatkan daging-daging haiwan liar ini, menjadi satu threat, satu ancaman kepada apa yang mereka sebutkan sebagai meat and pandemics, the surprising link. Ada link. Ada link. Ada hubungan, ada hubung kait antara meat yang kita sebutkan tadi, bushmeat, dengan pandemic. Ini ada hubung kait. Dan saya suka menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada isu ini. Mengikut News Medical Net, mereka melaporkan bahawa people who eat bushmeat may be at risk of contracting life-threatening diseases. Berisiko mendapat penyakit yang mengancam nyawa mereka. Demikian juga dilaporkan oleh Penn State News daripada Pennsylvania State University, juga mengatakan bahawa ada risiko bagi orang yang suka menjamah daging haiwan liar ini mendapat potentially life-threatening diseases. Memang ada kaitan. Kemudian saya mendapat satu laporan daripada Sydney Morning Herald yang mengatakan bahawa virus seumpama HIV yang menghasilkan AIDS, dikatakan bahawa ditemui virus seumpama itu yang melompat daripada apes, iaitu kelompok monyet ini, dia melompat daripada haiwan jenis itu kepada humans, kepada manusia, kesan daripada bushmeat. Rupa-rupanya pada tahun 2007 sudah ada satu laporan berkaitan time bomb. Berdasarkan satu kajian yang bertajuk Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Re-emerging Infection, disebutkan bahawa the culture of consuming exotic animals, a trend
suka menjamah daging haiwan liar yang berbentuk eksotik in southern China, di China Selatan, is a time bomb. Jadi sebagai kesimpulannya, ya, bahaya sungguh pemakanan daging haiwan liar yang kita panggil sebagai eksotik tadi kepada kesihatan kita, malah boleh meledakkan pandemik. Tuan Haji, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Dan seperti yang Dr. Daniel katakan tadi, ya, begitu di antara amaran awal yang telah dikeluarkan oleh para saintis tentang sikap, cara pemakanan, cara berfikir manusia yang suka makan apa sahaja yang akhirnya menyebabkan kemudaratan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan bagi yang tahu tentang makanan eksotik ini, mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu. Bagi yang tidak tahu ini, dalam bedah perbicaraan kita pada kali ini, dia merupakan seperti janin itik separa sempurna. Mata ikan tuna, headscomal, hakari, serangga goreng, rendang landak, tupai masak black pepper, telur buaya, kerabu beronok, belalang goreng, belangkas bakar, ulat mulung ataupun ulat sagu, sup kura-kura, sup telur semut dan banyak lagi, serta tikus rebus dan tikus bakar, ulat bulu dan ikan bunta, serta daging biawak dan banyak lagi. Jadi inilah di antara kecelaruan pemikiran dan juga kecelaruan manusia pada saat ketika ini, seolah-olah sudah tidak ada lagi makanan untuk dimakan. Jadi akhirnya mereka menjadikan makanan-makanan seperti itu sebagai satu gaya hidup baru dalam pemakanan dan menyebabkan ianya boleh mendatangkan kemudaratan. Baik, Dr. Daniel. Saya Tuan Haji. Kalau kita lihat juga kelakuan masyarakat hari ini juga telah pun berubah. Ada yang suka membela haiwan yang tak sepatutnya dibela. Dan persoalan saya kepada Dr. Daniel, apakah haiwan-haiwan ini sesuai untuk hidup bersama dengan manusia? Ya. Apakah sains mendapati bahawa ada di antaranya kuman-kuman tertentu yang tidak diketahui oleh manusia pada haiwan-haiwan tersebut yang boleh memudaratkan kita? Silakan Dr. Daniel. Ya. Membela haiwan ini, ya, ada haiwan yang menasabah untuk kita bela, yang kita panggil sebagai pets, macam kucing dan seumpamanya, memang menasabah untuk kita bela, walaupun ada risiko juga, tetapi agak terkawal kalau kita menggunakan SOP yang betul. Tetapi kalau kita membela haiwan, sekadar membela haiwan untuk menjadi binatang peliharaan kita ataupun pets, tanpa menghiraukan risiko-risiko semata-mata disebabkan hobi, memang ada padahnya, Tuan Haji. Dan di sudut sains memang ada istilah yang disebutkan sebagai zoonotic diseases, menjurus kepada penyakit-penyakit yang datang dari haiwan menjangkiti manusia. Ini memang dilaporkan dengan jelas. Sebagai contoh, dilaporkan oleh The Journal of Internal Medicine, melaporkan bahawa 50 juta orang di seluruh dunia sudah pernah dijangkiti haiwan dan menghasilkan penyakit zoonotik yang kita sebutkan tadi, yang menyebabkan lebih kurang 78,000 dari kalangan yang sudah dijangkiti itu meninggal dunia. Memang berbahaya, Tuan Haji. Sebab itu bila kita lihat dalam ajaran agama Islam memang dah lengkap, komprehensif. Hal ini memang difokus. Pertama, Haji, mari kita bedah ayat Quran tentang apa jenis makanan yang kita kena makan. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Al-ayah. Wahai manusia sejagat, makanlah makanan yang ada dua ciri. Pertama, halal. Bila kita sebut halal, dia mesti disuluh oleh syariat, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu halal. Tapi yang kedua adalah thayyibah. Thayyibah ini dia mesti berdasarkan juga kajian yang saintifik.
Tak ada salahnya. Tapi yang nombor satu, halal itu yang paling penting. Mengikut tafsir Al-Maraghi, dikatakan thayyibah ini ialah yang berzat, berkhasiat, baik untuk kehidupan. Bila itu bergabung, sesuailah untuk manusia. Jadi itu kaedah umum tentang makan dan juga minuman. Sebab itu Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih mengatakan haram kita makan haiwan liar yang bertaring. Termasuk yang dalam bentuk burung yang mana kukunya mencengkam. Juga haram, hadis sahih yang lain, haram kita menjamah makanan yang dianggap oleh hadis sebagai fasik. Fasik ini haiwan yang memang keji. Keji ini bermaksud binatang yang disunatkan bunuh berdasarkan hadis. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang mengatakan 5 jenis haiwan yang fasik. Baginda Nabi sebutkan sebagai contoh burung gagak, burung helang, kalajengking, tikus, anjing ganas tidak boleh dan seumpamanya. Dan yang ketiganya yang tidak boleh juga kita makan ialah benda yang Quran sebut dengan jelas lah, daging babi dan sebagainya. Jadi formula Islam dah cantik tu Haji. Sebab itu jika ada orang yang masih melanggarnya sebab eksotik, gunanya untuk tenaga batinnya lebih dan seumpamanya, mereka telah melanggar syariat. Dan bila melanggar syariat, hajat tidak akan kesampaian, padah yang akan kesampaian. Allahu a'lam tu Haji. Baik, terima kasih Dato' Dr. Daniel Zainal Abidin, itu bintang ilmuwan kita, dan kita beralih kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarif bin Muhammad Daud untuk memberikan analisis. Silakan. Baik Tuan Haji, Datuk Dr. Ustaz Ahmad Tirmizi dan para penonton sekalian. Alhamdulillah, jelas apa yang Datuk Dr. Daniel nyatakan kepada kita tadi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi ini, muka bumi ini, halal dan tayyiba. Halal lagi baik. Baik, itu 2 ciri penting. Tuan Haji, kalau kita lihat Al-Quran, istilah Al-Quran, makanan disebut sebagai at-ta'am. Dan kalau kita lihat, disebutkan di dalam Al-Quran perkataan at-ta'am dan pecahannya sebanyak 41 kali. Dan Alhamdulillah, bila berlaku pandemik COVID-19 ini, ia mengajar kepada kita untuk memilih makanan yang baik-baik, menjaga kebersihan diri. Dan saya kira ini pelajaran penting yang kita perlu angkat bersama, khususnya Datuk, bila kita membuat pesanan ataupun tempahan melalui dalam talian, melalui khidmat penghantar servis makanan ataupun barangan di rumah kita. Jadi kita mesti jadi pengguna yang bijak. Alhamdulillah di Malaysia, kita ada satu sistem yang sangat baik, sistem pengurusan halal Malaysia, yang dibangun dan diurus seliakan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi yang pertama para penonton, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lihat dahulu apakah produk tersebut mendapat pengesahan daripada halal Malaysia. Perkara yang kedua, kita juga perlu lihat label yang tertera di produk makanan ataupun barangan tersebut. Kalau kita lihat kandungan tersebut ada berkaitan unsur haiwan, ini kena hati-hati. Kena membuat cross check, kena semak terlebih dahulu dengan orang yang pakar. Siapa? Yang pertama dengan JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Di mana? Portal Halal Malaysia, www.halal.gov.my. Apa lagi? Peranti ini pun ada, aplikasi Smart Halal. Kita boleh semak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika produk itu datangnya dari luar negara, semak juga terlebih dahulu, berhati-hati, bimbang kalau itu mungkin produk tiruan yang boleh menipu kita. Semak terlebih dahulu, adakah produk tersebut memang mendapat pengesahan daripada badan-badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Ini perkara yang ketiga. Dan para penonton yang dirahmati Allah, saya kira Tuan Haji ada satu perkara lagi. Ya. Anak muda hari ini suka ikut trending, Datuk. Ya. Makanan-makanan hipster. Makanan-makanan trending yang dimakan oleh artis popular luar negara. Ya.
mereka mahu makan juga. Berhati-hati. Hari ini Datuk, Tuan Haji, ada yang kononnya nak nampak hipster, minum teh ais dalam bekas tin susu pekat yang telah pun dikitar semula, yang telah pun diguna berulang kali, diminumkan dalam itu. Satu. Yang kedua, ada juga seperti di luar negara, makanan ada, tapi tempat bekas makanan itu seperti tandas duduk itu. Jadi ini perkara yang kita perlu angkat bersama kerana tentu sekali ia bertentangan dengan akhlak. Kita dengarkan dulu antara ayat yang akan dibacakan oleh berbagai Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Mungkin dapat kita jadikan sebagai muhasabah di situ. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel yang telah memberikan gambaran tentang bagaimana halal dan ciri-ciri yang baik dan perkara-perkara yang diharamkan. Dan Ustaz Ahmad Zarifi juga menyebut bagaimana trending terkini orang muda hari ini yang begitu terikut-ikut dengan budaya-budaya yang belum pasti. Al-Quran sendiri mengajar kepada manusia supaya sentiasa memberi kesihatan kepada diri. Banyak ayat-ayat Al-Quran suruh kita makan benda yang halal, jangan berlebih-lebihan, dan setiap syariat halal itu pasti ada manfaat dia. Setiap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita pasti akan ada mudaratnya. Maka setiap syariat yang disyariat kepada kita itu ada hikmah dia, menjaga maslahah, menjaga mafsadah. Saya nak angkat satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat 31 yang menceritakan bagaimana manusia jangan berlebih-lebihan. Dalam tafsir Ibn Katsir menyebut sehingga dia makan benda yang haram, dia makan dengan penuh kesombongan. Wala tusifu, jangan kamu melampaui batas. Sebab tu Islam cukup cantik. Islam ajar kepada kita, kalau kita nak makan sesuatu, boleh makan dengan baik dan rasa nikmat itu. Tapi Islam menghalang kita atau menjaga nafsu kita. Umpamanya Nabi SAW bila nak berbuka. Orang bila berbuka ni memang seronok. Kalau boleh nak capai benda yang paling sedap sekali, ayam panggang, tapi Nabi ajar kita sabar. Kan? Buka dengan rutab dahulu. Buka dengan tamar dahulu. Ataupun air dahulu. Dan kalau ada fakta sains pun, ia memang terbaik untuk sistem badan kita. Saya baca surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang baik ketika kamu masuki masjid. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah, janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terima kasih yang berbagai Ustaz Ahmad Tarmizi Ali. Ustaz Muhammad Zarifi dan juga Datuk Dr. Daniel. Saya. Penggunaan STEM juga pernah mengabadikan 3 menu makanan eksotik di negara kita. Iaitu STEM yang bernilai 60 sen mengabadikan gambar kerabu beronok, belalang kunyit goreng dan rendang dan stik landak. Jadi itu merupakan perkara yang kita juga tidak jangka bahawa seolah-olah bahawa makanan eksotik ini tidak ada masalahnya, sedangkan Islam mempunyai garis panduan yang cukup jelas. Betul. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. saya fikir salah satu daripada ejen penyubur penghidang kepada menu-menu eksotik ini datang daripada media sosial. Ya. Dalam media sosial ditulis you must try.
Anda mesti cuba menu-menu ini. Ini yang menjadi masalah pada kita hari ini kerana kebanjiran Ya. maklumat serta menu-menu yang tidak benar dan tidak pasti ini masuk menerjah ke dalam telefon kita, masuk menerjah ke dalam gadget kita. Apakah ini merupakan satu masalah besar dalam penggunaan media sosial yang amat merugikan kita? Silakan Dr. Daniel. Ya, terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Ya, ini ada masalah yang besar. Sebab itu bila kita sebut tentang iman, dia kompas induk dalam diri kita. Iman, faith in Allah, dia kompas besar. Sebab orang yang ada iman, dia hendak ikut kehendak Allah. Iman menyebabkan seseorang bila hendak membeli barangan, iman akan menyuluh dia untuk memilih yang mana satu? Memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, yakni memilih yang halal dan thayyibah. Tak ada salahnya memilih sesuatu yang sedap. Islam tidak melarang kita mengambil sesuatu yang membuka selera, yang sedap dan seumpamanya. Tetapi iman mengangkat barangan itu dan menyuluh apa yang hendak kita ambil itu dengan suluhan yang betul, iaitu pilih yang halal, yang baik. Itu kepentingan iman. Dan yang keduanya juga, selepas ada iman, kena ada ilmu. Ilmu tentang halal dan haram. The do's and don'ts. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sebab itu hari ini, pendidikan agama perlu dipermantapkan. Bukan tidak ada, bukan tidak bagus, tapi perlu diperkukuhkan, mengambil kira wakil, mengambil kira tren perubahan sekarang. Kemudian boleh juga saya sebutkan bahawa selepas kita ambil kira agama tadi, itu paling penting, sains juga diambil kira tentang apa yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Contoh, sejak 2016 Malaysia mengetengahkan konsep makan suku separuh. Jadi kita ambil pinggan. Pinggan tu besar pun tak apalah Ustaz. Pinggan. Separuh itu sayur dan buah-buahan. Itu saja bahagian dia, 1/4. Jangan lebih. Lagi suku 1/4 daging. Contoh ikan dan seumpamanya. Kemudian secara umumnya, Tuan Haji, Ya. sains mengatakan ada bahaya gula ni. Simple sugars, gula, yang manis tu gula. Ya. Dia sepatutnya tidak boleh lebih daripada 10% daripada keperluan tenaga kita dalam masa sehari. Ini perlu dibacalah. Saya sebut secara umum. Dan juga yang bahaya ialah garam. Boleh menyebabkan darah tinggi dan sebagainya. Tidak boleh melebihi 5 gram setiap hari. Kemudian minyak dan lemak. Yang paling bagus seperti yang Quran sebutkan, watini wazaitun, minyak zaitun itu yang terbaik. Tapi zaman moden sudah melahirkan makanan yang menghasilkan satu lagi jenis lemak yang berbahaya, dipanggil trans fat. Trans fat, ya. Trans fat ini dia menggunakan konsep memasukkan hidrogen, hidrogenasi, hydrogenation kepada makanan kita. Dan dia cukup berbahaya, boleh menyebabkan sakit jantung dan sebagainya. Dan dia ada di mana? Dalam makanan-makanan yang biasanya remaja suka. Contoh dalam pie, pizza dan seumpamanya. Jadi, ya kita kena berhati-hati. Dan akhir sekali, saya nak sebutkan juga Tuan Haji, yang sunnahnya apa dia sebenarnya? Ustaz saya duk cari sekian lama sebagai doktor. Makanan sunnah ni sebenarnya apa dia? Para ulama membahas. Tapi rupa-rupanya yang sunnah dalam makan minum ini ialah kaedah yang kita sebutkan tadi. Makanlah yang halal lagi baik. Tak kira kamu di mana. Pilih makanan yang sesuai dengan tempat kamu, yang ada di tempat kamu, tak kira di mana, di Afrika, di India dan sebagainya. Tapi formula sunnahnya halal dan baik. Tetapi jika seseorang nak makan
batu sauda, madu lebah dan seumpamanya buah tin, buah zaitun, silakan. Jika dia niatkan untuk ikut ayat Quran, ikut sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, insya-Allah ada pahala, ada kebaikan. Bagus. Kita menyokong. Saya pernah pergi satu tempat, dia tulis situ lincikang sunnah. Saya pun kata sunnah ni di mana? Yang kita tahu Nabi SAW tak pernahlah makan lincikang. Duk cari Nas Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, tak ada lincikang dalam hadis. Lincikang sunnah. Akhirnya bila kita kaji baru kita sedar. Lincikang tapi ada kurma, sunnah. Saya nak kata minta maaf merepek. Itu bukan sunnah. Ada yang campur, ada yang orang minta saya jadi orang kata kempen lah untuk mereka nak bayar lah. Ya. Dia campur semua, Ustaz. Kismis ada, buah kurma ada, buah tin ada, madu lebah campur, pumpang, sunnah. Doktor Dina, kami bayar berapa ribu, tolong cerita sikit kebaikan makanan sunnah. Saya kata, no way. Itu bukan sunnah. Buah kurma ada, madu lebah ada. Tetapi Nabi SAW tak pernah mencampurkan seperti yang kamu campurkan. Nabi SAW makan buah kurma. Sebiji, 2 biji. Ya, dalam bentuk witir. Sebiji, 3 biji. Ada. Makan madu lebah. Ya, bagus semua itu. Campur macam you buat. Tak pernah. Jadi, makanan sunnah ini pun digunakan, saya tahu, untuk bisnes. Tapi tak mengapa. Tapi janganlah melampaui batas. InsyaAllah. Dan bagi saya, yang sunnah itu ialah makanlah apa-apa saja. Tapi konsep ini jangan dilanggar. Ini sunnah paling besar dalam makan minum. Halalan thayyibah. Silakan Ustaz Muhammad Zarfi untuk memberikan analisis yang kedua. Silakan. Cantik sekali apabila Datuk Dr. Daniel mengangkat kepentingan kita menjaga integriti diri kita. Yang pertama, kalau kita sebagai pengguna, berhati-hati untuk memilih makanan yang kita nak makan. Berhati-hati. Kalau kita sebagai seorang pengusaha peniaga, apa yang kita nak jualkan itu pastikan kualitinya baik dan jangan kita mengambil kesempatan quote and quote kita sebut menggunakan alasan agama tanpa rujukan. Para penonton, saya teringat kisah seorang tabi'in yang hebat. Namanya Muhammad Ibn Sirin. Beliau merupakan murid kanan kepada sahabah Anas bin Malik. Muhammad Ibn Sirin ini tokoh sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Baik para penonton, mana hebatnya Muhammad Ibn Sirin? Selain orangnya saleh, orangnya berilmu, ada satu ciri yang hebat, iaitulah beliau seorang yang tawaduk. Bagaimana yang tawaduk? Para penonton, Muhammad Ibn Sirin, beliau juga seorang peniaga. Beliau berniaga minyak zaitun. Diriwayatkan, dikisahkan, oleh kerana beliau nak mula bisnes minyak zaitun, beliau terpaksa berhutang dengan membeli tong-tong yang banyak yang diisi minyak zaitun di dalamnya kerana dia nak bisnes, nak berniaga, Tuan Haji. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Salah satu tong di dalam minyak zaitun yang dia nak jual itu masuk bangkai tikus. Tak tahu tong yang mana satu. Mana waraknya Muhammad Ibn Sirin, beliau curahkan semua. Maknanya semua dicurahkan. Tak jadi dia nak jual kerana nak jaga kepentingan pengguna supaya tidak termakan benda yang bangkai tadi. Apa yang berlaku, tuan-tuan puan-puan? Ditakdirkan Muhammad Ibn Sirin, sifat waraknya itu, Allahu Akbar, Allah Ta'ala uji cara lain pula. Beliau tak mampu nak bayar balik hutang yang beliau berhutang. Akhirnya beliau telah dipenjarakan. Ini tarbiyah bagi beliau. Para penonton, akhirnya bila Muhammad Ibn Sirin keluar dari penjara ketika Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal dunia,
pada waktu itu Anas bin Malik telah mewasiatkan supaya anak murid kanannya Muhammad ibnu Sirin inilah yang memandikan jenazahnya dan mensalat jenazahkan almarhum. Jadi pihak penjara memberikan peluang dia keluar seketika untuk memandikan jenazah tuan gurunya dan menjadi imam salat jenazah. Para penonton, ini ciri-ciri orang saleh. Dalam riwayat Tuan Haji dikatakan Muhammad ibnu Sirin ini orang yang suka ketawa. Tetapi pada malam harinya beliau menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Sifat wara ini yang kita belajar daripada Muhammad ibnu Sirin. Kata Nabi, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang peniaga yang mereka amanah, mereka benar, mereka amanah, mereka akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada di dalam syurga nanti. Tuan Haji. Baik, terima kasih Doktor, terima kasih Ustaz Muhammad Al-Zarifi di atas apa yang telah pun diceritakan itu tadi. Mudah-mudahan memberikan kita renungan yang baik untuk kita semak semula apa yang harusnya kita lakukan. Dr. Daniel. Saya Tuan Haji. Dr. Daniel sebagai seorang doktor biasa bertemu dengan para pesakit di klinik. Dan mungkin dapat Dr. Daniel berikan sebenarnya bagi anak-anak muda Islam kita dari segi pemakanannya, apa yang silapnya, apa yang salahnya. Kalau kita lihat hari ini anak-anak muda kita main makan saja. Ya. Kalau kita lihat daripada laporan UNICEF menyatakan pada tahun 2019 di Malaysia terdapat 20.7 kanak-kanak di bawah usia 5 tahun menderita pertumbuhan yang terbantut. 11.5% susut berat badan dan 12.7% kanak-kanak berumur 5 hingga 19 tahun mengalami obesiti, yakni kegemukan. Silakan Dr. Daniel, apakah dalam situasi pandemik ini langkah yang terbaik harus kita tahu mengawal pemakanan kita untuk sehatlah dan makanlah ini. Silakan. Setuju Tuan Haji. Sebab tu sistem pendidikan kita kena di-upgrade. Kena dipertingkatkan. Agama bukan sekadar mengajar tentang solat, puasa bila kita masuki Ramadan. Agama juga menekankan tentang kesihatan diri. Kita melihat media massa pun tidak membantu. Ya. Kita lihat tentang program masak-memasak. Termasuk di musim Ramadan. Tidak sangat dibicarakan tentang khasiat. Bila kita masukkan ini, apa khasiatnya? Ya. Mengapa ini dimasukkan? Tidak, ia lebih kepada sedap. Yang artisnya merasakannya terbeliak biji mata. Ini tren. Tren yang ya tidaklah salah, tapi sepatutnya diperbetulkan. Bincang tentang sedap, ya, tetapi diangkat khasiatnya. Itu tak sangat berlaku di media massa. Dan yang ketiganya, Tuan Haji sebutkan tadi betul, benar-benar berlaku. Mudah nak dapatkan barang, nak order. Sekarang guna budak-budak anak muda gunakan handphone saja. Malah dia pula ajar kita. Abah, ayah nak makan apa? Saya tolong order. Mak, tak payah masak, order saja. InsyaAllah ada orang hantar. Oh, order. Jadi trend ini, ya, ada positifnya memudahkan kita, benar. Tetapi ada negatifnya kalau kita tak faham ilmu tentang bahaya makanan kalau kita tidak berhati-hati tentangnya. Dan tambah lagi satu ialah ya nafsu. Nafsu. Teringin itu, teringin ini, hendak itu, hendak ini. Kalau diorang boleh makan, takkan I tak boleh? Nafsu. Jadi jika nafsu tak disuluh dengan iman dan takwa, ilmu yang betul, memang dia akan menghanyutkan kita. Justru insya-Allah ini yang penting. Tuan Haji. Ya, Dr. Daniel, bagaimana dengan pertumbuhan yang terbantut itu tadi? Adakah dia juga pastinya berkait dengan pemakanan? Ya, betul Tuan Haji. Sebab tu kalau kita lihat dalam konteks kajian sekarang, makanan yang berkhasiat elok, dia kena bermula sejak bayi dilahirkan. Sebab itu WHO mengisytiharkan, menegaskan, bayi yang dilahirkan 6 bulan pertama mesti hanya susu ibu. Kemudian 6 bulan hingga ke 2 tahun. Lebih pun tidak mengapa.
Susu ibu masih utama. Tapi boleh ditambah dengan makanan tambahan tanpa garam, tanpa gula tambahan. Itu syarat. Dan selepas itu boleh ditambah lagi dengan makanan-makanan tambahan tetapi berkhasiat. Ada karbohidratnya. Dalam konteks kita mungkin nasi caranya munasabah. Ada proteinnya. Ikan antara protein yang bagus. Kaya dengan omega 3. Kemudian ada sayur dia. Kita lihat ini semua kena dimulakan awal. Jika nak berubah ketika remaja, bukan tidak boleh. Tapi cukup mencabar. Tuan Haji, insyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Dana. Yang menjadi permasalahan kita pada hari ini adalah sejauh mana keupayaan, knowledge yang dimiliki oleh umat Islam dalam memilih pemakanan mereka. Kita barangkali main hentam kromo. Kita barangkali main sebat saja. Tetapi kita tidak mempunyai ilmu yang seperti Dr. Dana katakan tadi. Dan media juga jarang memaparkan tentang khasiat-khasiat pemakanan dalam sesuatu makanan itu. Kita tidak mahu mewarisi umat Islam yang sakit, bahkan kita harus mempunyai umat Islam yang berkualiti. Hidup kita bukan untuk makan, tetapi kita makan hanya sekadar untuk hidup. Penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.